Korang pernah beli barang tapi barangnya tak sampai? Korang pernah beli barang tapi barang yang kita pesan lain yang datang? Korang pernah beli barang tapi lesap, hilang begitu je penjualnya? Kalau nak tahu lebih lanjut, jom teruskan dengan menonton. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam kembali di UF Vlog Channel. Okey, video pada kali ini aku nak terangkan dengan lebih detail apa yang dikatakan dengan scammer punya taktik ni. Pada video yang lepas aku ada terangkan tentang apa itu scammer dan taktik-taktik yang digunakan oleh scammer untuk tujuan menipu kita bagi keuntungan mereka. Jadi aku nak terangkan lebih detail bagi taktik yang digunakan oleh scammer tersebut. Okey, jadi antara taktik yang pertama aku terangkan itu ialah shopping online scam. Jadi apa yang dimaksudkan dengan shopping online scam ni? Dalam bahasa Melayu dia penipuan pembelian atas talian lah kan. Jadi korang suka beli barang, betul? Kalau beli barang, kita belum tentu lagi kenal orang tu. Betul ke tidak orangnya menjual atau menipu? Jadi video pada kali ni mungkin agak singkat, agak pendek. Jadi aku nak korang wajib tonton video ni sampai habis. Ini bukan apa, ini bagi tujuan ilmu pembelajaran kita. Aku tak kata yang korang ni tak pandai beli barang secara online. Zaman 2020 kot. Tekan-tekan barang sampai, tekan-tekan barang sampai. Jadi aku cuma nak lebih kepada penerangan yang lebih spesifik, lebih jelas apa itu yang dimaksudkan dengan penipuan pembelian atas talian. Zaman sekarang ni tahun 2020, tak disangkalkan lagi perniagaan melalui atas talian ni dah jadi macam trend. Dah jadi macam trend dan merupakan fenomena kepada setiap orang yang nak mempromosikan barang-barang diorang ni. Namun terdapat segolongan daripada pihak-pihak yang tertentu lah, daripada golongan-golongan yang diorang ni tamak. Jadi diorang gunakan cara berniaga atas talian ni lebih mudah untuk menipu orang dan memperoleh dengan wang yang banyak. Jadi diorang ni suka menyalahgunakan kaedah ni bagi menipu orang lain dan mengaut keuntungan secara atas talian lah, mengambil kesempatan. Aku tak cakap semua orang macam tu tau, hanya segelintir je lah. Dan secara tak langsung, kalau kita tengok kaedah yang diorang guna untuk menipu kita ni, menyebabkan peniaga-peniaga di luar sana yang jujur, yang betul-betul niat nak berniaga, nak menambah rezeki dan pendapatan diorang ni, menyebabkan kita yang sebagai pembeli ni kurang yakin dan mungkin tak percaya kat diorang ni. Yalah, sebab diorang yang punya kerja, peniaga-peniaga yang jujur ni terpaksa menanggung akibat daripada kegiatan diorang ni lah. Okey, contoh kita beli barang atas talian. Contoh kita beli handphone. Kita beli handphone, dapatnya handphone mainan. Kotak dah bagi kotak handphone, tapi dalam isinya handphone mainan. Yang kedua, kita beli barang, sampai masa kadang kita tengok pembeli ni kan, dia dah baying sampai sebulan tapi barangnya tak sampai-sampai lagi. Ada juga orang tunggu sampai sebulan tau. Dia punya yakin lah dengan si penjual ni, tak nak check langsung, tanya barang kat mana. Penyudah dia pun kena tipu. Dan yang dari segi lain pula, dia dah baying, lepas tu senyap gitu je. Bak kata pepatah orang dulu-dulu, kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Kan? Jenis diorang macam ni, kebanyakan yang aku tengok lah,
diorang guna produk ataupun dia bukan guna produk dia mengambil gambar daripada produk orang lain, dia letak dekat akaun Facebook ke Instagram ke, tak kisahlah mana-mana, Shopee ke Lazada ke. Jadi diorang ni gunakan produk orang lain sebagai suatu cara bagi orang tertarik nak membeli dengan si penipu scammer tu. Jadi orang tak tahu yang dia ni penipu. Jadi kita beli secara tak langsung, dalam masa yang sama kita telah ditipu oleh peniaga ni. Dan untuk peniaga yang jujur ni, kadang-kadang kan dropship ni, aku tak cakap semua dropship ni semuanya jahat tau. Ada segelintir dropship jugalah. Kalau yang aku perasan, dia menjadikan peniaga yang dia selalu ambil produk tu sebagai kambing hitam tu. Kambing hitam yang macam mana tu? Maksud dia dekat sini dia promosikan barang macam dropship biasa kan, kita promosikan barang. Dalam masa promosikan barang tu, orang tertarik nak beli. Jadi banking atas talian orang yang menjual tu lah, orang yang menjual. Apabila orang tengok bank atas nama peniaga tersebut lah, ataupun atas nama syarikat. Namun taktik yang kadang-kadang dropship guna ni, kalau apa yang aku perasan lah kan, dia akan maklum dekat peniaga tu, di mana pembeli ni terlebih banking. Maknanya kalau contoh harga barang baju lah, beli kat Shopee dalam letak dalam RM40. Jadi pembeli ni dia bayar mengikut harga yang diberikan oleh scammer ni dalam RM60 macam tu. Ataupun tak lebih kurang macam tetap harga sama RM40. Tapi dia bagi tahu kat peniaga ni yang si pembeli ni terbayar lebih lah, jadi dia minta keluarkan duit. Yang bagus ni dia orang ni, yang si scammer ni, dia tak minta peniaga tu back in balik tau dekat akaun si scammer ni. Dia akan minta secara cash ataupun tunai. Jadi kalau kat situ orang tak tahulah yang dia ni, peniaga ni tak tahulah yang dropship dia sebenarnya menipu. Jadi dekat situ dia jadikan peniaga tu sebagai kambing hitam lah, di mana orang pembeli dia memberikan si scammer ni akan memberikan keyakinan terhadap pembeli tersebut, supaya dia tengok okey, akaun bank atas nama syarikat. Okey, jadi orang akan pandang, betul lah orang ni nak berniaga. Betul lah orang ni peniaga jujur. Macam tu. Sedangkan yang si dropship ni dia gunakan sebagai kambing hitam orang yang si peniaga ni. Kan? Kita pun kadang-kadang tak sedar kan benda macam tu kan. Jadi para peniaga di luar sana yang melalui atas talian ni, korang pun kena kaji lah, korang kena mengenali lah korang punya dropshipper tu. Bukan main bedal jadikan orang tu sebagai dropship tau. Bukan apa, kalau dah kaedah macam ni dia orang gunakan kat atas peniaga, buruk padah nanti terhadap korang. Korang peniaga punyalah susah payah punya jujur kan, sampai masa orang buat report atas nama kau, akaun bank atas nama kau. Jadi kau rasa macam mana? Kau tak buat apa yang salah pun, tapi gara-gara dropship kau tu, kau pula yang menanggung akibat dia orang buat report atas nama kau. Yang kau punya dropship ni, biasalah bila dah menipu, dia akan belah. Kadang-kadang kita tengok orang yang jadi dropship ni, dia dah menjual 2-3 barang, dia belah. Macam tu lah. Jadi korang kena lebih mengenali korang punya dropship ni. Jadi apa yang nak dikatakan dengan maksud penipuan pembelian atas online ni, yang di mana si scammer ni dia menggunakan aktiviti penjualan dalam talian, contohnya dalam Facebook, Instagram, Carousel, tak lupa juga kadang-kadang WeChat dah zaman bila ada lagi WeChat, aku tak tahu ada lagi ke tak WeChat tu kan. Shopee, Lazada, dia menggunakan
talian-talian macam ni sebagai cara diorang untuk menipu korang. Jadi apa yang aku nak sarankan kepada para pembeli, korang kena lebih berhati-hati tau. Korang kena lebih berhati-hati sebab secara taktikalnya, kalau kita tengok barang tu terus nak beli, salah. Korang kena kaji betul-betul cara pembelian macam mana. Okey, kalau online ada setengah orang macam keselamatan yang paling aku rasa setuju lah, Shopee dan Lazada. Sebab apa dua ni aku rasa setuju? Okey, kalau korang perasan kan, kalau Shopee korang pernah beli, korang terima barang dulu, korang pastikan barang betul, baru korang tanda ataupun klik button barang diterima betul. Jadi baru duit tu akan disalurkan kepada akaun si penjual tu. Jadi kat situ kita dah selamat. Betul-betul barang yang apa yang kita nak tu dah dapat. Jadi barulah kita yakin yang penjual tu tak menipu. Jadi antara dua ni memang aku sangat setuju cara keselamatan yang dia orang gunakan, Shopee dan Lazada. Ini video pada kali ini. Jadi kita akan berjumpa di video akan datang, di mana aku akan menerangkan apakah ciri-ciri seorang scammer yang menipu di dalam pembelian atas talian ni. Jadi itu saja video daripada aku. Jadi siapa yang menonton di video kali ni, yang mana dah subscribe aku berterima kasih. Dan yang mana belum subscribe, kalau korang minat, korang boleh subscribe. Dan kalau korang suka dengan konten aku pada kali ini, aku nak korang tekan like dan share kepada semua orang, supaya ilmu ni bukan sekadar untuk kita saja. Jadi ilmu ni untuk semua orang, terutama sekali mak ayah kita yang berada di kampung. Kita kat sini kita dah tahu kan, mak ayah kita kat kampung macam mana pula. Penting semua tu. Jadi apa kata kita kongsikan kepada semua orang supaya ilmu ni terus berterusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sas.